Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama kalinya mari sama-sama kita hadiahkan bacaan umum kitab Al-Fatihah kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada arwah atuk nenek kita, ibu bapa kita, guru-guru dan pada seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada awal bulan 2 ini, minggu yang pertama, saya menggantikan ustaz yang tidak dapat hadir. Jadi kita masih lagi mengupaskan kitab yang bertajuk Misteri Alam Kubur. Bagi yang ada kitab boleh buka pada muka surat 62. Perenggan yang bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang masih tajuk sifat malaikat maut tatkala mengambil nyawa. Para ulama rahimahullah berkata, janganlah anda hairan bagaimana malaikat maut boleh berupa dalam berbagai rupa yang dilihat oleh manusia. Maksudnya malaikat maut ini akan berupa baik, berupa buruk, berupa dalam keadaan yang bagi orang beriman melihatnya dalam keadaan tenang, maka roh yang akan dicabut, roh yang akan dikeluarkan daripada tubuh jasadnya dalam keadaan seperti mana yang disebutkan oleh sebelum-sebelum ini. Air yang keluar daripada botol lembutnya. Dan begitu juga malaikat maut boleh berubah dalam keadaan yang sebengis-bengis ciptaan Allah, sehingga menakutkan ruh-ruh yang jahat dalam keadaan mereka ini tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang demikian samalah seperti mana manusia yang berubah keadaannya ketika sihat kepada sakit, kecil, besar, muda, tua dan selain-lainnya. Jadi manusia pun ada juga sifat perubahannya. Antara yang disebutkan oleh tuan kitab, kita biasa sihat, ada kalanya kita akan sakit. Kemudian kita daripada kecil, semua bermula daripada kecil. Semua bermula daripada tak tahu jadi tahu. Semuanya bermula daripada keadaan menangis, kemudian dalam keadaan seperti kita hari ini, normal. Semua dalam keadaan muda. Tak ada yang tiba-tiba je tua. Muda akan jadi tua. Namun dalam keadaan sifat perubahan ini ada masa bagi manusia. Kalau dari sudut muda tua, pastinya tempoh yang agak panjang bagi pengiraan manusia
40 tahun itu panjang masa dia. Begitu juga daripada kecil besar, daripada kita umur kita baru lahir sampailah kita meningkat remaja. Sama juga keadaan bayi. Begitu juga sakit dan kecil. Dan begitu juga kurus ataupun gemuk. Itu semua perubahan-perubahan yang berlaku pada manusia. Segala sifat itu boleh berlaku kepada malaikat maut hanya dalam satu hari dan satu saat. Berlaku pada malaikat maut, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang izinkan, dalam keadaan yang sekelip mata pun boleh berlaku. Sebab itulah perubahan malaikat maut ini kita hanya mempercayai apa yang telah diajarkan. Malaikat Jibril pada satu waktu boleh menjadi amat besar dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan jika Allah memberi izin kepadanya untuk menanggalkan bumi dan segala isinya, nescaya dia berupa untuk mencabutnya. Ini kelebihan yang ada pada segala ketua malaikat, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jadi percaya kepada malaikat adalah percaya kepada perkara ghaib. Rukun iman kita yang kita pelajari, semua perkara yang perlu kita percayai. Sebab seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud ayat kedua hingga 3, kitab Al-Quran tidak ada sebarang syak padanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, iaitu orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib dan mendirikan sembahyang serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Persoalan ni bagaimana untuk beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat adalah membenarkan dan meyakini keberadaannya. Malaikat juga adalah makhluk yang Allah ciptakan, sama seperti kita manusia, sama juga seperti jin. Tapi mereka ini dalam keadaan makhluk, iaitu malaikat, makhluk yang taat dan tidak pernah membuat kesilapan. Seperti mana yang kita belajar pada 2 minggu lepas, bagaimana keadaan malaikat maut yang 2 di bawah paras lututnya itulah keadaan semua makhluk yang ada di sisi malaikat maut yang sentiasa akan memerhati. Jadi malaikat juga akan mati satu hari nanti. Dan mereka ni adalah makhluk yang ditangguhkan oleh Allah ajalnya. Terutama yang terakhir sekali siapa dia? Yang kita sedang pelajari ini. Ada juga yang ditugaskan untuk menjaga arash, berdiri, berbaris, menjaga syurga dan neraka, mencatat amal. Dan ada juga yang ditugaskan untuk mengiringi awan. Itu tandanya kita kena percaya kepada malaikat. Apabila disebut sahaja tentang malaikat, ini adalah satu perkara ghaib, maka kebolehan manusia untuk melihatnya dalam bentuk asalnya tidak mungkin terjadi kecuali ketika mana? Ketika mana? Ketika nazar. Dan ketika itu yang kita telah pelajari pada awal perjumpaan kita, awal pertemuan kita, maka akan dibukakan hijab ketika itu. Dan tidak ada seorang manusia pun pernah melihatnya dalam bentuk asal kecuali siapa? Nabi SAW. Dan disebutkan dalam surah An-Najm ayat ke-13 yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Menurut Ibnu Kathir tafsirnya, Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dengan nyata buat kali pertamanya. Dan ini berdasarkan daripada surah At-Takwir, yang surah ini yang diturunkan sebelum malam Isra. Tak lama lagi kita nak sambut dah. Tak lama lagi dah. Dan ada kali kedua Nabi SAW melihat ianya berada di Sidratul Muntaha, seperti yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat ke-16, ayat ke-13 hingga 16. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asal pada waktu lain, iaitu di Sidratul Muntaha,
yang di sisinya terletak syurga, Jannatul Ma'wa. Dan dalam keadaan itu Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asal pada kali itu, semasa di Sidratul Muntaha yang diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam gaib yang tidak terhingga banyaknya. Jadi peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW sedang melakukan Mi'raj. Dan jelasnya disebut di sini dalam hadis yang diuraikan oleh Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang dua ayat yang disebutkan tadi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, dia adalah malaikat Jibril. Saya belum pernah melihat dalam bentuk asal sesuai rupa yang diciptakan oleh Allah kecuali pada dua kesempatan tersebut. Saya melihatnya saat di Sidratul Muntaha ketika ia turun dari langit. Kerana bentuk fizikalnya yang besar, maka antara langit dan bumi tertutup. Kemudian ada juga disebutkan dalam satu hadis daripada Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asalnya dengan memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya akan memenuhi ruang angkasa langit, dan berjatuhan dari sayap-sayapnya itu warna-warni intan dan mutiara. Jadi sebelum itu Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril ketika mana wahyu terhenti beberapa ketika. Ini kalau nak cerita panjang tentang nuzul Al-Quran sesuai, tapi saya cerita tentang umum saja. Dan setelah itu Jibril datang membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang datangnya wahyu surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang selimut. Kum fa'anzir, bangunlah dan peringatkan. Dan disebut juga antara sifat fizikal malaikat ini sudah semestinya satu makhluk yang besar, tapi ia tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh yang teramat berbanding dengan manusia yang dijadikan Allah tak besar mana pun kita ni. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang besar dan bersayap. Sebab ini Allah jelaskan dalam surah Al-Fatir ayat pertama sekali, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap 2, 3 dan 4. Dia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya apa jua yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi dalam keadaan kita mendengar ayat Al-Quran serta maksudnya berkaitan dengan sayap, jangan kita gambarkan sayap malaikat itu bagaimana keadaannya seperti mana yang dilakarkan atas dunia ini. Ataupun kita lihat sayap burung, oh gini agaknya malaikat. Tidak, tuan-tuan. Jangan kita bayangkan, jangan kita gambarkan seperti itu. Ataupun dalam filem-filem, biasa dalam filem-filem orang putih Kristian, digambarkan sayap bagaimana malaikat turun. Itu jangan kita sekali-kali mempercayai itulah rupa sebenarnya malaikat. Jangan. Sebab itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran dan hadis pun tidak ada diperjelaskan bentuknya bagaimana. Namun baginda Nabi SAW ada menjelaskan tentang besarnya sayap itu, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Jibril AS memiliki 600 sayap. Satu sayapnya apabila dilebarkan, ia akan tutup segala bumi ini, tuan-tuan. Dan dengan sayap itulah para malaikat akan terbang untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan pantas. Ada di antara mereka yang memiliki 2, 3 dan 4 sayap, dan ada juga yang memiliki lebih daripada jumlah itu. Dalam surah At-Takwir ayat ke-18 hingga ke-19, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tertinggi di sisi Allah, yang mempunyai arasy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercayai.
Jadi Ibnu Katsir mengumpulkan pendapat beberapa ulama, antaranya ulama Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Maimun Mihran, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas dan Ad-Dhahhak. Mereka menggambarkan Jibril, malaikat yang mulia, rupawan lagi tampan, kuat, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dihormati serta dipatuhi di kalangan malaikat. Manakala ulama yang lain iaitu Qatadah pula menyebutkan bahawa Jibril bukan malaikat biasa. Ia adalah malaikat yang paling tertinggi dalam dunia malaikat dan diberi tanggungjawab menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit cerita tentang malaikat Jibril. Nak cerita panjang, ketika mana nuzul Al-Quran sesuai, Lailatul Qadar pun sesuai cerita tentang malaikat ini. Namun saya ceritakan ni sebab kita berkenaan dengan sifat-sifat malaikat maut. Tetapi ada masanya dia menjadi kecil tatkala dia merasakan kehebatan, iaitu kebesaran Allah Ta'ala, sehingga jadilah dia sebesar burung ciak kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Burung ciak ni besar ke kecil tuan-tuan? Kecil je. Bayangkan yang tadi kita dengar tadi, penjelasan hadis, besar ni bagaimana, dan ketika mana dia merasakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata tuan kitab, dia boleh menjadi sebesar burung ciak. Baik, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Malaikat maut ialah yang ditugaskan mencabut nyawa. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, katanya, apabila malaikat maut selesai mencabut roh orang mukmin, maka berdirilah dia di atas tangga pintunya. Kalau tak ada tangga pintu, jangan bayangkan malaikat maut tak ada. Kan ada rumah dia ada pintu je, tangga tak ada. Jangan macam tu pula. Ini maksudnya bahasa kitab. Maksudnya apa sahaja yang ada keluar masuk, setiap rumah mesti ada pintu. Maksudnya wajiblah benda tu. Kalau tak macam mana nak masuk? Kalau tak macam mana nak keluar? Jika penghuni rumah itu berteriak dan ada yang menampar muka, menaburkan rambut kepala, ini situasi seseorang yang Allah uji dia kematian orang yang paling dia sayang. Dalam keadaan itu dia akan menangis. Dalam keadaan dia menangis, lama-lama dia akan berteriak. Dalam keadaan dia berteriak, dia akan menampar muka. Sebab dalam keadaan teramat stres, teramat tertekan dengan apa yang berlaku. Orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia kasihi, orang yang menjadi keadaan hidup dia ni bersinar selama mana dia masih ada, tiba-tiba dia tak ada, maka itulah realiti yang akan dia buat. Sampailah satu tahap dia menarik rambut. Lepas dia tarik rambut, dia taburkan rambut. Sebab teramat kuat dia dalam keadaan menerima takdir ini, serta merintih-rintih dengan kebinasaan. Maka berkatalah malaikat maut yang melihat kekejutan di kalangan ahli keluarga si mati. Kata malaikat maut, demi Allah, aku tidak kurangkan sedikit pun umur seseorang daripada kamu. Aku tidak hilangkan sedikit pun rezeki kamu. Aku tidak menginaya seseorang pun daripada kamu. Ini malaikat maut kata setiap setelah dicabutkan roh. Maka ada orang yang dalam keadaan diberi hayat lagi 1 bulan contoh. Ataupun orang yang baru dapat merasa pencen 1 bulan, belum cukup lagi nak rasa pencen, maka keadaan itu berlaku matinya seseorang. Maka ahli keluarga pun kata tak sempat si mati ni nak rasa pencen. Dalam keadaan kita diberitahu oleh doktor, tak lama dah ni, ada 3 bulan lagi. Tak sempat nak rasa 3 bulan, sebulan dah pergi. Dan keadaan ini pastinya tidak akan berlaku zalim kepada seseorang. Sebab ini adalah tugas hakiki malaikat maut. Jika kamu mengadu dan marah kepadaku tanpa alasan yang sebenarnya, maka sesungguhnya kerjaku ini demi kerana Allah.
lillahi ta'ala. Walaupun kaya macam mana pun dia atas dunia ni, dia ada berjuta triliun. Dia cakap dengan malaikat maut, kau janganlah ambil aku bagi kau 1 triliun. Agak-agak malaikat maut boleh ambil, tuan-tuan. Dia tak bernilai, duit takkan bernilai di sisi dia. Tapi kalau manusia sama manusia, 1 triliun, tuan-tuan, bukan 1 juta, bukan 1 bilion. Mau kita fikir 2-3 kali. Itu yang akan pecah amanah, khianat sebabkan perkara tersebut. Tapi nanti ada cerita sedikit tentang malaikat maut. Bagaimana dia yang selayaknya menjadi satu makhluk yang mencabut, tugas dia mencabut roh. Itu nanti dalam tajuk, setelah selesai tajuk ni. Aku ini hanyalah hamba-Nya yang diperintahkan. Jika rintihan kamu itu disebabkan berlakunya kematian ini, maka itu adalah hal yang terpaksa dilalui. Perkara normal, tuan-tuan. Bila orang yang kita paling sayang pergi meninggalkan kita, normal adalah kita menangis, kita mengalirkan air mata. Itu juga berlaku kepada Nabi SAW, anaknya Ibrahim yang meninggal. Ketika mana itu sahabat melihat mengalir air mata. Lalu sahabat berkata, tidak pernah aku melihat Nabi SAW mengalirkan air mata seperti ini. Jadi ketika itulah menjadikan menangis itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah tadi yang disebut pada awal tadi, menampar-nampar muka, menambur rambut di kepala, berteriak. Bila berlaku je sahih kematian tu, berteriak. Semua berteriak, satu rumah berteriak. Tapi dalam agama lain, tuan-tuan, pernah saya sebutkan sebelum ini, agama lain, inilah perbuatan mereka. Perbuatan mereka inilah yang menjadikan fahaman mereka supaya malaikat akan berasa kasih kepada dia. Sebab wari-wari semua duk berteriak, duk menampar muka, duk mencari-cari baju. Dia ingat malaikat akan pandang kasih ataupun kesian kepada si mati. Padahal itulah perilaku Arab jahiliah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada zaman Nabi SAW. Tetapi jika rintihan kamu itu kerana tidak puas hati dengan ketentuan Tuhan kamu, maka itu bererti kamu kufur dengannya. Baik. Ya, inilah banyak berlaku, tuan-tuan. Hanya yang pernah merasai kematian orang yang paling dia sayang, dia akan melalui ujian fasa seperti ini yang disebutkan oleh Tuhan kita. Kadang-kala orang yang diuji ni, dia akan dibisik oleh syaitan, sehingga sampai satu tahap kita akan rasa, kenapa Allah cabut dia? Kenapa Allah buat macam ni? Sedangkan arwah bapa aku ni dulu dia sihat, dia beli suplemen semua beribu-ribu. Dia pergi, bukan hospital Melaka je, hospital swasta semua dia pergi. Terbaik aku jaga, tapi kenapa ya Allah kau cabut nyawa dia? Sampai kita boleh sampai tahap syaitan tu bisik, boleh merosakkan ataupun merosakkan kita, ataupun cuba nak merubah takdir. Permulaan tu cantik, sabar, redha. Sebab sabar dan redha ni sahabat karib. Dia kena dua-dua. Dia tak boleh sabar je. Bila sabar tak redha, maka di satu peringkat nanti kita tak akan redha pula. Dia kena dua-dua. Tapi dalam masa sama, dalam hari yang setelah perginya orang yang kita paling sayang, maka itulah akan dicucuk lagi. Sebab itulah kata ulama, sekiranya berlaku situasi seperti ini, segera istighfar. Kalau dalam keadaan yang sangat berat kes tersebut, kenalah taubat nasuha supaya tidak lagi berlaku amalan ataupun satu perangai yang akan menjadikan kita tidak terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia kahwin 10 tahun tak dapat anak. Bila dapat anak je, suami meninggal. Ada dalam keadaan dapat anak, gembira satu keluarga. Bila masuk 8 bulan, anak tu, baby tu meninggal dalam perut. Macam-macam ujian. Ada yang dah bertahun-tahun nak dapatkan anak. Bila dapat anak, yang pertama meninggal.
dapat anak yang kedua pun meninggal. Seorang ibu, kita sebagai seorang suami, mungkin kita boleh lagi menahan perasaan, tapi seorang ibu dia lain tuan-tuan. Sampai satu tahap dia akan cuba sampai bunuh diri pun ada. Ada yang betul-betul disalahkan Allah pun ada. Sebab itu perasaan seorang ibu yang mengendong 9 bulan, tiba-tiba anaknya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insan seperti seorang ataupun kaum Hawa ni tuan-tuan, kita sebagai kaum Adam kena bagi semangat pada dia. Kita sebagai seorang bapa, seorang atuk, bila melihat anak kita, anak menantu kita, bila Allah uji dalam keadaan seperti itu, banyak-banyakkan bagi nasihat. Cakap yang paling utama adalah itulah anak yang dah dijamin syurga. InsyaAllah dia akan normal balik, positif balik. Namun dalam keadaan sama, tiba-tiba bila dia bersendirian, ni bersendirian dia memang tuan-tuan. Kita naik motor sendirian, kita duduk bilik sendirian, mudah untuk syaitan ni mencocok. Dan dalam keadaan seperti itulah, orang-orang seperti ini nasihatkan dia, banyakkan dengar majlis-majlis ilmu, duduk bersama orang yang baik, jangan duduk sendirian. Sebab syaitan akan mudah cocok sehingga rosak kita punya iman kita. Dan bila kita sebutkan dijamin syurga, jangan pula ada kadang-kadang mak ayah yang anak dia dah 2-3 orang. Orang dulu-dulu kan banyak anak, ada yang sampai 20 lebih anak, ada tuan-tuan. Belah-belah tu normal dah orang dulu-dulu. Sekarang jarang dah kita dengar 12 atau belas-belas anak. Sekarang paling ramai pun 8. Orang dulu-dulu lah. Nak ceritanya bila banyak anak, ada yang meninggal. Bila meninggal ni ada yang mak ayah dah set, oh dia ni jamin syurga. Jadi aku tak payah solat lah, aku tak payah puasa lah, dah jamin syurga. Nanti kan dia tarik baju aku. Ini dah hadis Nabi SAW. Anak-anak kecil yang akan dijaga oleh Nabi siapa? Nabi Ibrahim AS. Lalu ketika mana anak-anak ini akan menarik hujung baju mak ayah dia masuk ke dalam syurga. Nak cerita dia, insya-Allah masuk syurga. Tapi ada yang berpendapat hadis ini supaya tak perlu nak melaksanakan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan itu dah memang confirm. Tapi kita kena buat segala ketaatan apa yang Allah suruh. Sebab yang boleh masukkan syurga dan neraka ini hanyalah daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya redha seorang manusia. Sesungguhnya aku akan kembali lagi kepada kamu sehingga tiada seorang pun daripada kalangan kamu yang aku tinggalkan. Ini ketika mana saat akan berlakulah kehancuran dunia, ketika mana ditiupkan sangkakala yang pertama. Maka yang akan tinggal di situ adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir sekali adalah malaikat maut. Bagaimana pula dengan malaikat yang meniupkan sangkakala? Siapa yang pergi dulu? Malaikat maut ke malaikat yang meniupkan sangkakala? Sangkakala pergi dulu. Malaikat maut dia akan cabut, ada disebutkan dalam satu riwayat, dia akan cabut nyawa dia di dalam neraka. Sebab dia punya teriakan itu akan membinasakan semua. Memang ketika itu dah binasa, tapi nak ceritakan gambaran betapa kuatnya ataupun susahnya nak mencabut nyawa sendiri. Sebab selama ni dia cabut nyawa roh-roh ataupun yang makhluk Allah ini, terakhir sekali dia yang kena cabut diri dia sendiri, maka dia akan dicabutkan ketika mana di dalam neraka. Itu dalam satu riwayat. Dalam setengah hadis disebutkan bahawa malaikat maut berhenti di pintu rumah setiap orang 5 kali sehari. Jadi rumah kita hari ini telah diziarahi belum oleh malaikat maut?
dah diziarahi. Saya tak naklah buat pintu rumah, nanti kan malaikat maut datang. Macam tadi saya cakap lah, takkanlah rumah tak ada pintu masuk ataupun keluar dan masuk. Mesti wajib saya gali lubang ustaz kat bawah. Sama juga apa sahaja yang keluar masuk, itulah malaikat maut akan duduk, akan datang. Jika didapati orang itu telah cukup ajalnya, maka dimasukkan kepadanya rasa mabuk, iaitu sakit mati, sehinggakan kerana kedahsyatan sakit itu, maka pengsanlah dia. Pengsan ini disebutkan adalah meninggal. Cuma situasi pengsan tu macam ibarat kita tidur, tapi dalam keadaan tidur dah tak ada menyawa dah. Jasad akan terkujur kaku. Begitu jugalah roh akan terus naik, akan dicabut, akan dikeluarkan daripada badan. Nak ceritakan di sini adalah keadaan seseorang itu akan diberikan terdahulu keadaan sakit ataupun nazak. Ada orang yang direzekikan nazak sekejap, ada orang tak nampak macam nazak pun, tiba-tiba terus pergi. Ada orang seminggu, ada orang yang doktor kata 3 bulan, ngam-ngam, cukup 3 bulan, dia pergi. Jadi benda ini semua atas rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan persiapan untuk kita sebagai waris yang menanggung kematian seseorang, yang akan melihat perginya seseorang. Maka berbalik pada tajuk kita yang sesungguhnya ini, persiapan kita bila keadaan orang yang hampir mati. Itu rezeki orang yang hampir mati, ada persediaan. Anak-anak bolehlah menghantarkan kalimah la ilaha illallah, itu rezeki. Tapi ada orang dalam keadaan kita pun tak tahu dia ada nazak. Memang setiap orang akan nazak, cuma di mata manusia tak nampak. Tahu-tahu dia pergi je, padahal kita tidur sebelah dia. Macam-macam situasi. Tidaklah situasi itu sama, cuma peringkat awal sakit, itulah penyebab kematian. Ini awal-awal lagi kita belajar pada kitab ini. Pada ketika itu ada penghuni rumahnya yang merongkai rambut, menampar muka, menangis, berteriak dan berteriak dengan kebinasaan. Lalu berkatalah malaikat maut, celakalah kamu kerana kekejutan ini. Aku tidak hilangkan sedikit pun rezeki seseorang daripada kamu, dan aku tidak hampirkan ajalnya sehinggalah ke akhir hadis tersebut. Ini seperti mana yang kita dengar tadi permulaan perenggan. Kemudian baginda bersabda yang bermaksud, demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, jika mereka melihat akan tempatnya dan perkataannya, iaitu siapa? Malaikat maut, nescaya lalailah mereka terlupa daripada kematian mereka. Maksudnya, yang tadi malaikat maut kata, celakalah kamu kerana kejutan yang aku berikan ini. Aku tidak hilangkan sedikit pun rezeki seorang daripada kamu, aku tidak hampirkan ajalnya, sehinggalah Allah yang menyuruh aku untuk mencabut rohnya. Kalau kita dengar perkataan daripada malaikat maut tu tuan-tuan, hijab tu dibuka, agak-agak kita yang ada dekat kawasan rumah tu, rumah orang meninggal tu, apa kita akan buat? Kata tuan kitab, nescaya lalailah mereka terlupa daripada kematian mereka. Maksudnya dia akan kejar akhirat sahaja tuan-tuan. Bila dia dengar malaikat maut duk berteriak kat sebelah ni, lepas cabut nyawa. Kerana itu saya ada cerita, tengah berborak dekat pangkin, berborak ni, tiba-tiba terus meninggal. Kepala terhantuk kat meja, terus meninggal. Ni tengah borak ni, bukannya tengah sakit ke apa. Malaikat maut ada tak? Ada. Kalau dengar berteriak, memang dia tahu malaikat maut yang cabut nyawa ketika itu. Memang dia tahu, dan dia tahu juga malaikat maut ada dekat situ. Tapi tak nampak dan tak ada perkataan yang dijelaskan, yang disebutkan, yang diteriakkan. Sebab tu biasa je. Walaupun kematian depan mata, tapi macam biasa, tak ada perubahan langsung. Sekiranya hijab itu dibuka, kata tuan kitab, tempat malaikat maut yang seperti mana kita tahu tadi, di tangga pintu.
ataupun dan perkataannya, segala apa percakapannya berkaitan dengan setelah kematian dicabut, maka semua kita ni akan lalai daripada ingat akan perkara pada kematian. Kita akan duduk kat rumah masjid, kita akan duduk kat rumah Allah, kita akan duduk dekat surau untuk beribadah semata-mata. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Kalau semua macam tu tuan-tuan, apa kesan dia? Lapar nanti, siapa nak masak? Pergi kedai. Pergi kedai pun tak ada orang. Dah puas raun satu Melaka, semua kedai tutup, minyak nak habis. Pergi cerita minyak, tutup juga. Macam mana semua tutup? Kesan sekiranya keadaan apa yang berlaku di alam ghaib itu dibuka hijab. Sebab itu hanya orang beriman saja yang melihat perkara ini. Dia percaya dia ada timbul keinsafan, muhasabah diri selepas berlakunya kematian. Ada orang juga bila lihat benda ni depan mata, dia sama je macam tadi saya cerita. Dia sama je, tak ada perubahan langsung pun. Tengok dia pun dalam keadaan tak ada pun datang kuliah agama, tak ada pun datang kelas mengaji, tak ada pun datang solat berjemaah. Tak ada perubahan. Tapi bagi orang yang percaya, maka dia akan rasa gerun. Memang betul-betul kematian itu sangat dekat dengan kita. Dan menangislah mereka atas diri sendiri. Kemudian apabila mayat itu masuk ke dalam usungannya, bergerak-geraklah rohnya di atas pengusungannya, dan dia menyeru, "Hai isteriku, hai anakku, janganlah kamu dipermainkan oleh dunia seperti mana aku dipermainkan." Ini telah kita sebutkan, kita bahaskan berkaitan dengan ayat Quran dan juga iklan yang ada, ayat yang ada di TV surau sini. Bagaimana keadaan manusia yang Allah sebutkan, sifat manusia adalah suka bermain. Bukan hanya masa lahir, minta maaf bukan lahir, bukan hanya masa kanak-kanak, tapi bila dah besar pun duk suka main, duk suka lalai lagi, duk suka berhuha-huha lagi, tanpa membuat perkara yang awal dulu, iaitu taat pada perintah Allah. Kemudian aku telah menghimpunkan harta yang halal dan haram. Dalam keadaan seperti ini, apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, perkara yang ada sesetengah golongan yang harta, yang rezeki yang dicari, kebanyakan juga adalah halal, dan ada juga terselit perkara-perkara yang haram. Maka bila halal dengan haram bercampur, apa jadi dia? Syubhah. Syubhah itu pula diberi kepada sebagai seorang suami cari rezeki, cari nafkah, bagi kepada isteri, bagi kepada anak. Apa kesan berlaku kepada anak-anak? Apa kesan berlaku kepada isteri? Kalau isteri pun sama juga mencari rezeki, ada yang halal, ada juga yang haram, bagi kepada suami. Apa akan jadi kesan dia? Itulah yang berlaku hari ini. Tak nak dengar kata degil. Dan budak-budak zaman sekarang ni, kita lihat bijak-bijak, tapi akhlak kurang. Orang dulu-dulu tuan-tuan, yang saya dengar cerita lah, nak lalu depan orang tua ni, tak berani lalu. Kalau kat kedai ada orang tua ataupun ayah dia ada, anak tak berani masuk kedai tu. Itu saya dengar lah daripada orang tua-tua. Saya tak tahulah sini. Nak cerita ke adab zaman dahulu dengan sekarang, sangat jauh beza. Antara faktornya adalah pemakanan. Faktor yang paling utama adalah pencarian rezeki tersebut. Orang yang kerja kerajaan kena berhati-hati. Kadang-kadang kita pelik tengok pukul 10, pukul 8 tadi, 8.30 punch card, dia pergi mana? Sarapan. Okey lah, kantin dulu. Pukul 10 dia beli lagi. Dia beli makan dalam office. Makan 5 minit ke 50 minit? 50 minit. Kerja buat tak masa makan? Tak adanya. Dia buat juga, kerja tengok phone, tengok makan kan.
Lepas tu rehat pukul 1. Dia rehat pukul berapa? Awal sikit lah. Tu counter untuk awal. Minta maaf tuan-tuan, ini bukan semua, ada segelintir. Jadi kena hati-hati dalam keadaan kita makan gaji. Sebab itulah rezeki yang paling diberkati adalah rezeki yang berniaga. 9/10 kata Nabi SAW akan mendatangkan hasil. Namun pernah juga keluar salah satu status, bukan status, minta maaf, kajian daripada Datuk Fadilah Kamsah berkenaan dengan 80% yang meninggalkan solat, hanya 20% saja yang menjaga solat. Antaranya 5 golongan adalah peniaga, pekerja kilang, sektor badan uniform. Tapi nak cerita peniaga ni, orang yang berniaga memang sebab dia yakin kepada Allah 100%. Dia yakin hari ni aku keluar, insya-Allah dapat rezeki. Sebab itu sahaja mata pencarian mereka. Tapi dalam keadaan sama, ada kebanyakannya duk cari dunia sahaja. Bila azan berkumandang, buat tak tahu. Solat pun ada yang akhir-akhir waktu, ada yang lebih teruk langsung tak solat. Alhamdulillah, minggu lepas keluar satu tajuk khutbah yang sangat-sangat menyentuh kepada kita semua. Iaitu apa? Khutbah apa? Siapa ingat lagi? Mencuaikan solat. Saya ingat sebab saya baca khutbah. Kalau duduk kat bawah tu pun satu hal juga. Dekat kandang. Bukan. Semua sama. Kalau Melaka ni semua sama khutbah dia. Semua sama. Jadi bila mencuaikan solat ini, orang ingat kalau tak solat dosa. Kalau solat lewat, aku solat juga tapi lewat je, itu pun termasuk di kalangan fawailul lil musallin. Wahai orang yang solat, celakalah kamu. Solat pun celaka. Kata Ibnu Kathir juga disebutkan orang yang solat tapi tak khusyuk. Dia tak ada usaha nak khusyuk. Asal dia solat berjemaah je, bagus dah solat berjemaah. Angkat takbir, terus ingat dunia. Tanah ni aku nak jual berapa puluh ribu aku nak tanah jual. Nanti aku dapat komisen berapa Semua dia ingat asal dunia. Ni tak mau lagi nak bulan puasa. Geng-geng peniaga kebanyakannya memang dia akan mencari lubuk rezeki pada bulan puasa. Tapi sayang tuan-tuan, 10 Ramadan atau 10 malam terakhir tu, itulah lubuk bagi kita semua umat Islam. Memang di kalangan peniaga pun lubuk juga. Apa sahaja kebaikan yang dibuat di sedekah malam tu dapat ganjaran 83 tahun lebih. Tapi yang lebih utamanya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak cerita kat sini, lepas ni tak payahlah berniaga ustaz. Kalau ustaz cakap macam tu, bukan. Kita yang dah lama duk jadi toke ni, kita upahlah orang muda suruh berniaga. Kita datang, kita pun dapat untung, tapi sikitlah sebab kita tak bekerja. Tapi nak ceritakan kita berkongsi rezeki. Kita yang dah berumur ni janganlah duk cari lagi tentang lebih-lebihan dunia ni tuan-tuan. Sebab kita takut kita mati dalam keadaan kita terkumpul perkara-perkara yang haram ni. Mudah-mudahan perkara tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melorongkan kita, anak-anak kita ke tempat yang paling mulia, ke tempat mencari ibadat yang mulia, dan Allah tak menyesatkan kita. Kemudian aku tinggalkan untuk orang lain, maka kamu yang merasai kesenangannya. Ini faraid, penerima faraid. Kadang-kadang kita suka mak ayah kita kaya, suka, siapa tak suka syukur mak ayah kita senang. Bila dia meninggal, lagi kita suka sebab harta dia kita dapat. Bila harta kita dapat, ni kita yang mencari harta ni. Paling tidak rumah tuan-tuan. Banyak kali dah saya pesan. Sebab benda ni realiti. Rumah yang telah dibina berpuluh-puluh tahun, daripada anak tu kecil sampailah anak tu dah ada rumah sendiri.
Kemudian bila kita dah tua, kita duduk berapa orang? 2 orang dengan isteri kita. Bila salah seorang meninggal, tinggal seorang kita kat rumah tu. Bila kita dah tak ada, rumah tak ada orang dah. Padahal rumah tu kita cari daripada muda, kita kerja susah payah. Ada yang sampai tak solat langsung pun cari rezeki rumah. Dah tua baru nak solat, alhamdulillah. Bagus dah tu. Tapi nak ceritakan, peninggalan rumah tu sepatutnya boleh menjadi aset yang paling berguna kita ketika mana kita dah dekat bawah. Sebab ni realiti tuan-tuan. Ialah ada sebagian anak yang boleh memanfaatkan rumah tersebut. Dia buat homestay, rumah sewa, kemudian duit yang dapat tu dia bagi pada masjid. Alhamdulillah. Dapat anak macam tu kita gembira kat bawah. Tapi kalau kita dapat anak yang dia buat homestay juga, dia buat rumah sewa juga, tapi duit tu tidak ke arah kebaikan, semata-mata nak mengenyangkan perut mereka, adalah lebih teruk lagi buat rumah itu sebagai tempat-tempat maksiat. Ada berlaku. Contoh tanah tu buat kedai makan, dia buatnya nak cari lagi pelanggan, dia buat karaoke. Kita tinggalkan tanah tu untuk apa? Untuk anak-anak tinggal, betul dah tu. Tapi anak-anak punya otak nak majukan bisnes buat karaoke. Bila azan masuk, berapa ramai yang solat? Mana ada solat? Bukan saya kata tak boleh buka kedai makan, boleh. Kita sebagai toki sediakan tempat solat, musola, settle lah tanggungjawab. Ni cerita dia ada tempat maksiat, tapi dalam keadaan sama langsung tidak ada tempat-tempat yang menjadikan keberkatan di satu kedai-kedai makan terutamanya. Sedangkan aku pula yang menghadapi penghisapannya, maka takutlah olehmu daripada apa yang berlaku kepadaku. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapanya, katanya Rasulullah SAW memerhatikan malaikat maut pada kepala seorang lelaki Ansar. Lalu baginda berkata kepadanya, berlemah lembutlah kamu dengan sahabatku kerana dia seorang mukmin. Beruntungnya sahabat ni tuan. Nabi cakap pada malaikat maut, suruh berlemah lembut kepada sahabat dia. Beruntung. Kita beruntung tak? Beruntung sekiranya kita jadi orang yang beriman, orang mukmin. Tapi kalau kita jadi orang yang derhaka kepada Allah, tak beruntunglah tuan-tuan. Lalu berkatalah malaikat maut, wahai Muhammad, senangkanlah hatimu kerana sesungguhnya aku memang berlemah lembut dengan setiap orang mukmin. Kemudian dia malaikat maut berkata, tiada seorang pun penghuni rumah yang mendiami rumah tanah atau bulu di darat atau laut, melainkan aku berada di sisinya 5 kali setiap hari. Ni tuan kitab jelaskan lagi. Rumah dalam tanah pun sama juga keadaannya, akan berada di sisinya, kata tuan kitab, 5 kali setiap hari, iaitu malaikat maut. Sehingga kan aku sangat kenal kepada mereka yang kanak-kanak dan yang tuanya, melebihi kenalnya mereka terhadap diri sendiri. Engkau tak kenal aku lah, engkau tak payah nak nasihat-nasihat aku lah. Ni biasa. Sibuk nak nasihat orang, kau tak kenal aku, nak sibuk nasihat-nasihat aku. Sombong. Sedangkan malaikat maut lebih kenal dia. Kau tunggu kau, aku cabut nyawa kau. Tak adalah kita ni nak sombong-sombong, tak adalah tuan-tuan. Tak ada hebat pun kita ni. Saya bercakap pun tak ada. Kita yang semua ni semua kita tak ada hebat. Nikmat yang Allah bagi ni hanya sementara. Demi Allah, wahai Muhammad, kalau aku hendak mengambil nyawa nyamuk sekalipun, nescaya aku tidak berupaya untuk berbuat demikian, melainkan jika Allah yang menyuruhnya. Dalam setengah hadis ada menyebutkan bahawa malaikat maut dan malaikat, ini dalam riwayat Ibnu Hamid, ini dalam kitab yang lain ada sebutkan juga, malaikat maut dan malaikat kehidupan pernah bertengkar.
Maka berkatalah malaikat maut, akulah yang mematikan segala yang hidup. Manakala malaikat yang menghidupkan pula berkata, akulah yang menghidupkan segala yang mati. Lalu Allah mewahyukan kepada kedua-duanya, lakukanlah pekerjaan kamu yang aku permudahkan untukmu. Dan sesungguhnya akulah yang memati dan menghidupkan. Tiada yang dapat memati dan menghidupkan melainkan aku. Kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadinya cerita tentang ini ada dua perkara. Satu, yang pertama adalah segala apa yang malaikat maut buat mesti mendapat satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencabut roh. Sama juga macam kisah yang saya sebutkan pada 2 minggu lepas, Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana dia melihat seorang pemuda, dan ketika itu pemuda itu pun jemput Nabi Ibrahim ini untuk menghadiri perkahwinan dia esok. Dan ketika itu malaikat maut pun datang. Apa yang kau tengah borakkan dengan budak tu? Dia kata nak nikah esok. Ketahuilah esok dia tak ada. Maksudnya tak ada tu maksudnya dicabut rohnya. Bila Nabi Ibrahim melihat esoknya, sempat lagi nikah. Dan diceritakan dalam riwayat tersebut berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya. Maka datangnya malaikat maut lagi sekali. Maka Nabi Ibrahim pun tanya, takkan kau nak sembang kat aku pula? Itu kata kau nak cabut nyawa dia. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menjadikan aku ni untuk mencabut rohnya ketika itu. Tetapi malam sebelum dia nak menikah, dia sedekahkan hampir separuh hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara-perkara yang disebutkan untuk kaedah ataupun kita nak panjangkan umur, perbanyakkan sedekah. Dan yang kedua daripada hadis ini, maka kita kena mendengar apa kata ketua. Kalau ketua kata A, kita kena dengar. Namun dalam ketua di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah confirm lah, memang kena taat. Al-Hafiz Ibnu Nu'aim meriwayatkan daripada Thabit Al-Banani radhiyallahu anhu. Katanya, malam dan siang 24 jam. Tiada satu jam pun yang berlalu ke atas orang yang mempunyai roh, melainkan malaikat maut berdiri di atasnya. Maka jika dia diperintahkan mengambil nyawanya, maka dia ambilnya. Dan jika tidak mendapat perintah, maka dia pun pergi. Hal ini berlaku kepada setiap yang mempunyai roh. Tersebut pada hadis bahawa malaikat maut memandang pada muka setiap hamba Allah pada tiap-tiap hari 70 kali. Tadi kita dengar malaikat maut akan berada di sisi kita, di pintu rumah kita 5 kali sehari. Namun dalam hadis di sini yang tuan kita sebutkan, tiap-tiap hari 70 kali malaikat maut memandang muka kita. Kita tengok cermin berapa kali sehari? Lelaki tak ceritalah, 2-3 kali je. Orang perempuan berapa kali sehari tengok cermin, tengok muka kita? 10-11 kali lah, belah-belah kali lah ustaz. Malaikat maut tengok kita 70 kali. Tak tahulah muak ke tak muak ke, wallahu alam lah. Tapi itu yang disebutkan, malaikat maut lebih kenal daripada kita kenal diri kita. Maka apabila dia diutuskan kepada seseorang, maksudnya dah nak sampai tiba ajalnya, dan dia melihat orang tu sedang tertawa, maka malaikat maut pun berkata, heran sungguh anak Adam ni, aku ni diutuskan kepadanya untuk mengambil rohnya, sedangkan dia masih lagi dalam keadaan tertawa. Habis di situ untuk tajuk malaikat maut ialah yang mencabut nyawa. Betapa lalainya kita ni tuan-tuan dalam dunia ni. Kita teramat lalai. Banyak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia sifat dia lah lalai. Namun keadaan lalai ni memang kita semua lalai.
Paling utama adalah kita mengerjakan ketaatan dia. Lepas tu kalau kita nak, takkan dah tak boleh nak ketawa, boleh lah, tapi kita banyak berketawa lebih daripada berzikir. Kita lebih banyak berketawa lebih daripada kita membaca Al-Quran. Itu masalah utama dia, tuan-tuan. Bukan tak boleh ketawa, boleh. Nabi senyum. Tapi dalam keadaan kita hari ni, kita lihat kita, nanti sekejap lagi kita makan, tengok macam ni, confirm gelak-gelak semua ada. Tapi sebelum kita makan, kita dah selesai solat isyak berjemaah, kita dah dengar kuliah, kita dah duduk dalam taman-taman syurga. Jadi kita nak, bolehlah sikit-sikit. Tapi janganlah kita terlalu kerap. Dah lepas kita lepak sini, kita pergi kedai pula makan. Kedai yang kawan ada pergi, sediakan pakej haji, pergi lagi haji. Bukan haji sekali ni ustaz, banyak kali haji kita pergi. Sampai pukul 12, 1 pagi. Esok pagi subuh nak bangun dah lihat. Walaupun subuh dah lewat pun lihat juga. Ada yang duduk kedai kopi pukul 6 petang, dia dah punch card. Ni bukan kerja tau, dia duduk pukul 6 petang, maghrib entah ke mana, isyak entah ke mana, kedai tu tutup pukul 12 ke 1, time tu barulah balik rumah. Ada yang pagi-pagi lagi, sampailah kedai tu tutup. Dia bukan pekerja, tapi dia macam pekerja. Ada tuan-tuan. Gelas tak payah usah lah, kira memang bertingkat-tingkat lah gelas tu diminum. Nak ceritanya, kedai makan, bukan tak boleh makan, boleh. Pergi kedai makan boleh. Tapi kita janganlah lebih lama duduk atas kedai berbanding duduk atas rumah Allah. Itu masalah kita sebenarnya. Bukan saya kata tak boleh, tapi itu masalah ramainya masyarakat umat Islam hari ini. Itu yang dibuatnya. Jadi kita kenalah berhati-hati agar Allah tidak mencabutkan nikmat ibadah kepada kita. Ni kita dah elok-elok datang kuliah agama, datang solat berjemaah, Allah akan uji. Allah akan uji kita sampai ke tahap kita rasa macam, alah, aku minta macam-macam Allah tak bagi, baik aku duduk kedai kopi ya. Dia macam tu tuan-tuan. Kita banyak salahkan takdir. Jadi sebab itulah doa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah tetapkanlah hati kami. Itu penting sangat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, selepas kami diberikan hidayah, tetapkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami ya Allah. Doa itu jangan tinggalkan. Ada persoalan sebelum kita nak habiskan? Ada? Nabi dapat tengok wajah. Bagus soalan tu. Soalan sahabat kita adalah menanyakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di mana keadaan itu Nabi SAW berapa kali naik turun. Peristiwa Mi'raj, Nabi naik turun untuk minta diskaun solat. Persoalannya adalah dapat ke ataupun Nabi SAW dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu saya kena tangguh dulu, minggu depan saya jawab. Ada perkara-perkara yang saya kena kaji dulu sebelum bercakap. Sebab dia mungkin ada banyak pendapat, ada yang mengata ada yang mengata tak ada. Yang tu saya nak kena tengok dulu terlebih dahulu. Boleh? Okey, baik. Sekiranya tak ada, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan dengan tajuk mengapa malaikat maut ditugaskan mencabut nyawa. Ni antara perkara-perkara. Banyak malaikat Jibril pun di-offer, malaikat Israfil pun di-offer, tapi semuanya tak jadi. Ni permulaan untuk penerima tugas-tugas setiap malaikat. Tapi bila malaikat maut terus jadi, apa perkara yang ditugaskan itu, insya-Allah kita akan perbincangkan pada minggu hadapan. Panjang umur kita jumpa lagi.
Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah ke atas kami saat sakaratul maut. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada api neraka. Maafkanlah kami di saat hari perhitungan. Ya Allah, hisabkanlah kami dengan hisab yang mudah. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan akan datang bulan Sya'ban. Dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan dalam keadaan kami dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang berpanjangan. Dan mudah-mudahan kami masuk ke bulan Ramadan Al-Karim itu dalam keadaan kami bersedia untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.